Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu saya lagi, Cikgu Amy Roziana daripada Sekolah Sukan Malaysia Terengganu untuk kelas Sains KSSM tingkatan 2. Pada kelas hari ini, kita akan belajar bab 3 nutrisi iaitu subtopik 3.3 sistem pencernaan manusia. Di dalam tajuk ini, kita akan belajar bagaimana nak menguraikan dan berkomunikasi mengenai pencernaan. Okay, sebelum kita mulakan, saya nak tanya apa yang anda makan hari ini? Apa yang kita makan? Apa yang berlaku dalam badan kita selepas kita makan? Bagaimana makanan tersebut dicernakan setelah kita makan? Okay, sebelum kita belajar tentang proses pencernaan makanan yang kita makan, kita tengok dulu apa maksud pencernaan makanan. Okay, apa itu pencernaan makanan? Proses penguraian makanan yang kompleks dan besar. Maksudnya makanan yang kita makan tu adalah makanan yang kompleks dan besar. Contohnya nasi, mi, ayam, itu adalah makanan yang kompleks dan besar. Jadi pencernaan makanan ni kita uraikan makanan yang kompleks dan besar itu kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut. Untuk apa kita uraikan kepada molekul yang lebih kecil? Supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan kita. Okey, pencernaan terbagi kepada dua, iaitu pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Okey, apa itu pencernaan fizikal? Pencernaan fizikal ni proses pemecahan makanan yang kita makan kepada cebisan-cebisan kecil. Maksudnya kita makan, lepas tu kita gigit, kita kunyah dengan bantuan gigi, lidah dan juga air liur. Proses ini melibatkan peristalsis. Okey, kemudian apa itu pencernaan kimia? Pencernaan kimia ialah proses penguraian makanan daripada molekul kompleks kepada molekul ringkas dengan bantuan enzim. Maksudnya pencernaan kimia ni melibatkan tindak balas. Tindak balas kimia berlaku di dalam usus, di dalam perut. Okay, jadi kita tengok apa persamaan dan perbezaan pencernaan kimia dan fizikal. Okay, yang warna oranye tu, bulat yang warna oranye tu adalah persamaan dia. Kedua-duanya berlaku pemecahan makanan dan kedua-duanya berlaku di dalam salur pencernaan. Okay, apa beza pula? Okay, kita tengok pencernaan fizikal dulu. Pencernaan fizikal berlaku di dalam mulut sahaja. Maksudnya masa kita kunyah makanan tu sahaja dengan menggunakan gigi, dengan bantuan lidah dan juga air liur. Tetapi pencernaan kimia berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan juga usus. Di mana pencernaan kimia, kita tengok bulat yang bawah tu adalah melibatkan bantuan enzim. Tindak balas kimia dia memerlukan bantuan enzim. Okay, manakala pencernaan fizikal tidak melibatkan enzim. Okey, struktur sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia ni, sistem pencernaan kita merupakan satu tiub yang disebut sebagai salur pencernaan. Semua manusia ada tiub ni. Tiub yang kita panggil sebagai salur pencernaan dan beberapa organ lain seperti hati, pundi hempedu dan juga pankreas. Di mana hati, pundi hempedu dan juga pankreas ni makanan kita tak lalu melalui tak masuk dalam hati, pundi hempedu dan juga pankreas ni. Tetapi ketiga-tiganya terlibat dalam sistem pencernaan. Okay, sekarang kita nak tengok apa organ yang terlibat dalam salur pencernaan kita. Okay, bermula daripada mulut, mulut, esofagus, maksudnya makanan akan lalu, ni perjalanan dia lah, aliran makanan akan lalu daripada mulut, masuk ke esofagus, terus ke dalam perut, kemudian masuk duodenum, pergi ke usus kecil, kemudian pergi ke usus besar, masuk ke rektum dan akhir sekali keluar melalui dubur. Okey, macam mana nak ingat? Cikgu dah sediakan dekat sini cara nak ingat. Okey, Mak Esah pergi Denmark untuk kahwin Uncle Brian Rabu depan. Okey, Mak tu untuk mulut, Esah, esofagus, pergi perut, Denmark, duodenum, untuk kahwin tu usus kecil, Uncle Brian usus besar, Rabu, rektum, depan, dubur. Itu cara nak ingat. Okey. Dekat mana kedudukan dia? Boleh tengok dekat sinilah. Bermula daripada mulut sehinggalah keluar melalui
dubur. Itu adalah salur pencernaan manusia. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Makanan bermula daripada mulut. Sistem salur pencernaan kita bermula daripada mulut, di mana makanan dikunyah oleh gigi, kemudian cebisan makanan akan dilembutkan oleh air liur. Okey, di dalam mulut kita, kita akan jumpa, makanan akan jumpa dengan enzim yang pertama, iaitu amylase. Apa fungsi amylase ni? Amylase liur dalam air liur akan menguraikan kanji kepada maltosa. Ini fungsi yang pertama lah. Amylase diuraikan kanji kepada maltosa. Kanji ni kita dapat daripada kelas makanan karbohidrat. Kemudian makanan akan pergi ke stesen yang kedua, iaitu esofagus. Tadi mulut, sekarang ni esofagus. Mak esah. Yang kedua, mak esah. Makanan yang memasuki esofagus disebut sebagai bolus. Kalau makanan nasi, ayam, kita panggil makanan. Tapi bila dah masuk dalam esofagus, dia bukan lagi makanan. Kita panggil dia sebagai bolus. Sebab dia dah dikunyah, dah dilarutkan dalam air liur, dah ditukarkan oleh enzim amylase kepada maltosa. So kita panggil dia bolus. Proses peristalsis pada dinding esofagus menolak bolus masuk ke dalam perut. Jadi makanan daripada mulut tu lalu esofagus tu melalui proses peristalsis, mengecup mengendur sehinggalah makanan tu turun ke dalam perut kita. Okey, stesen yang ketiga, perut. Pergi, mak esah pergi. Sekarang ni perut. Okey, dinding perut. Okey, boleh tengok dekat gambar tu, anak panah tu tunjukkan dekat mana perut. Okey, dinding perut merembeskan protis dan asid hidroklorik. Okey, dekat sini apa fungsi asid hidroklorik tu? Okey, protis adalah enzim dan asid hidroklorik adalah untuk mengaktifkan protis, mengaktifkan enzim tersebut untuk dibuat kerja dia nanti. Kita tengok apa kerja protis pula. Tadi amylase, kerja dia tukarkan kanji kepada maltosa. Asid hidroklorik mengaktifkan protis dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Protis mencernakan, sekarang ni enzim yang kedua. Tadi yang pertama amylase, enzim yang kedua protis, mencernakan protein kepada polipeptida. Tadi kanji kepada maltosa, sekarang ni protein kepada polipeptida. Itu adalah fungsi protis. Makanan yang separuh cecair disebut sebagai kim. Dia dah tukar nama pula. Tadi nama dia bolus, sekarang ni dah masuk dalam perut, dah jadi separuh cecair, kita panggil dia sebagai kim. Stesen yang keempat, duodenum. Dekat mana duodenum? Tengok dekat situ anak panah ada tunjukkan. Keluar je daripada perut, akan sambung kepada usus kecil. Tetapi sebelum masuk usus kecil, kita akan jumpa duodenum dahulu. Di mana duodenum adalah bahagian pertama usus kecil. Hati, dekat sini hati memainkan peranan. Tapi makanan tak masuk dalam hati. Hati hanya menghasilkan jus hempedu. Dan jus hempedu tersebut disimpan di dalam pundi hempedu. Kalau biasa tengok hati ayam tu kan, ada yang colour hijau tu, itu adalah pundi hempedu. Dekat dalam tu ada jus hempedu yang pahit tu. Jus hempedu fungsi dia pula untuk mengemulsikan lemak menjadi tisan kecil dan menetralkan asid dalam kim. Kalau tadi dalam perut kan ada asid hidroklorik kan. So sekarang ni jus hempedu fungsi dia untuk netralkan asid yang ada dalam kim. Pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim, amylase, protis dan juga lipase. Jus pankreas ni pentinglah sebab dia hasilkan 3 enzim yang utama yang berfungsi dalam sistem pencernaan kita. Amylase pankreas mencernakan kanji kepada maltosa. Dia sama dengan amylase dalam air liur tadi. Kita ada dua lah, amylase liur dengan amylase pankreas. Fungsi dia sama, tukarkan kanji kepada maltosa. Protis, tadi dalam perut, protis dah jumpa. Sekarang ni jumpa lagi protis dalam duodenum pula. Dia tukarkan polipeptida dalam perut tadi kepada dipeptida. Dalam perut, protein kepada polipeptida. So dalam duodenum, daripada polipeptida pula, dia sambung jadi dipeptida. Dan enzim yang ketiga, lipase, mencernakan
lemak. Okey, lemak ni ditukarkan kepada dicernakan kepada asid lemak dan gliserol. Okey, stesen yang kelima adalah usus kecil. Kalau tadi pergi Denmark untuk kahwin. Usus kecil ni untuk kahwin. Okey, usus kecil merembeskan enzim maltase, protease dan juga lipase. Okey, sekarang ni kita dah jumpa enzim yang keempat pula yang baru. Tadi kita dah ada amylase, protease dan juga lipase. Okey, sekarang ni kita ada maltase pula. Okay, apa fungsi maltase ni? Okey, maltase ni dia sambung tugas amylase tadi. Amylase dah tukar kanji kepada maltosa. Sekarang ni maltase dia sambung, lengkapkan lagi pencernaan tu, dia tukarkan pula maltosa tu kepada glukosa. So ini glukosa ni adalah hasil akhir untuk pencernaan kanji. So kanji, maltosa, glukosa. Okey, protease dia sambung kerja yang tadi yang dekat deodonim tadi, dia sambung daripada dipeptida, dia cernakan kepada hasil akhir dia asid amino. Jadi untuk protein, okey, daripada protein, polipeptida tukar kepada dipeptida dan akhir sekali tukar kepada asid amino. Okey, itu adalah fungsi enzim protease. Okey, lipase dia sama je, satu je, hasil dia sama, lemak kepada asid lemak dan gliserol. So kita ada 3 hasil akhir iaitu glukosa daripada kanji, asid amino daripada protein, asid lemak dan juga gliserol daripada lemak. Okey, stesen yang keenam, okey, ni angka Bryan. Angka Bryan usus besar. Okey, makanan yang tidak tercerna. Okey, yang tadi yang dah cerna tu dah serap dah dekat dalam usus kecil. So dah selesai dekat situ. Yang tidak tercerna bakinya akan masuk ke dalam usus besar. Proses penyerapan semula air berlaku di dalam usus besar. Okay, dekat usus besar tadi dah serap semula air, garam mineral yang masih lagi boleh diperlukan. Okay, kemudian sisa-sisanya akan pergi ke rektum. Rektum, rabu. Rabu tadi, rabu. Okay, makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja. Yang ni dah sisa dah ni, dah tak nak dah. Dikenali sebagai tinja dan akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya. Tersimpan sementara di dalam tinja tu, tersimpan sementara di dalam rektum. Sampai bila? Sampailah kita rasa nak pergi tandas, nak keluarkan lah. Okay, dekat mana nak keluarkan? Okay, stesen yang terakhir, stesen yang ke-8. Okay, depan, rabu depan. So depan, okay, untuk dubur. Okay, tinja disingkirkan daripada badan melalui dubur. Okay, mudah saja sistem pencernaan kita bermula daripada mulut sehinggalah ke dubur. Itu adalah salur pencernaan manusia. Okay, jadi kita tengok secara rumusannya bagaimana makanan kita tu dicernakan dengan bantuan enzim-enzim tu. Okay, yang pertama, kanji ditukarkan kepada maltosa dengan bantuan enzim amylase lio di mana terdapat di dalam air lio dan juga di dalam jus pankreas. Okay, kemudian maltosa ditukarkan kepada glukosa, sama juga dengan bantuan enzim maltase berlaku di dalam usus kecil. Okay, enzim tu apa? Enzim ni diperbuat daripada protein. Jadi apa fungsi dia? Dia mempercepatkan proses pencernaan. Tanpa enzim, proses pencernaan berlaku dengan kadar yang rendah. Okey, yang kedua untuk protein. Okay, tadi kanji, sekarang ni protein. Okey, tukar kepada polipeptida dengan enzim protease di dalam perut, kemudian sambung lagi kepada dipeptida, sama juga dengan menggunakan enzim protease di dalam pankreas dan dirembeskan oleh pankreas dan akhirnya hasil akhir dia adalah asid amino menggunakan enzim yang dirembeskan oleh usus kecil. Okey, dan yang terakhir adalah lemak. Lemak dicernakan kepada asid lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Okey, dekat mana? Dirembeskan oleh pankreas dan juga usus kecil.
Okey, itu saja. Kemudian boleh jawab soalan. Ada 4 soalan dekat sini. Cikgu dah masukkan dalam slide ni. Yang mana cikgu ambil soalan ni daripada buku teks. Buku teks SSM tingkatan 2. Latihan formatif 3.3. Okey, soalan pertama, apakah maksud pencernaan? Okey, boleh buat latihan. Salin soalan dalam buku. Kemudian jawab, tulis jawapan. Okay, teruskan dengan soalan yang kedua. Salin soalan. Lengkapkan peta alir tentang aliran makanan di dalam salur pencernaan. Okey, yang ni yang Mak Esah tadi. Mak Esah pergi Denmark untuk kahwin Uncle Brian Rabu depan. Okey. Jangan boleh tulis Mak Esah pula. Tulislah Mak tu untuk apa? Mulut. Esah tu untuk esofagus. Pergi untuk perut. Jangan tulis Mak Esah pula dekat situ. Salah. Okey, soalan ketiga, salin soalan, lepas tu baru tulis jawapan. Namakan 3 enzim pencernaan. Okey, kita ada 4 tadi. So, tuliskan 3 sahaja enzim pencernaan. Okey, dan soalan terakhir, seorang lelaki mengalami ketumbuhan pada pankreas dan telah menjalani pembedahan untuk membuang pankreas. Terangkan kesan terhadap proses pencernaan. Okey, adakah pankreas ni menjejaskan sistem pencernaan? Okey, apa fungsi pankreas tadi? Okay, so kita tulis jawapan, apa kesan terhadap proses pencernaan jika lelaki tersebut dah buang pankreas dia. Okey, itu saja daripada saya. Semoga perkongsian yang cikgu kongsikan ini dapat memberi manfaat dan membantu para pelajar di luar sana. Dan jumpa cikgu lagi dalam kelas yang akan datang. Untuk dapatkan bahan-bahan koleksi yang lain, boleh pergi ke channel Telegram cikgu, Cikgu Amy Rozana, dan juga channel YouTube sama juga Cikgu Amy. Sekian. Assalamualaikum.